Okay, video ni cikgu nak ajar tajuk baru persamaan perakaunan. Jadi ini tajuk masa Form 5 pun sudah belajar. Tapi Form 6 pun akan masuk dalam sukatan. Tetapi soalan Form 6 dia akan lebih susah lah. Jadi dia boleh keluar macam-macam soalan. Jadi we cannot jangkakan. Jadi cikgu hanya boleh ajar yang asas saja. Okay. So kalau you kukuh yang asas, nanti kalau keluar soalan yang lain sikit pun you boleh jawab. So, ini dia persamaan perakaunan. Jadi, ini ialah PKK, penyata kedudukan kewangan. So, semasa you sediakan PKK, you akan dapati jumlah aset ni, okay, bahagian jumlah bahagian aset akan sama dengan jumlah bahagian equity pemilik dan liability di bahagian yang lain. So, you tengok. Yang ni bahagian atas aset, jumlah dia dengan jumlah ni mesti sama. Okay, so dari situ kita actually boleh tunjukkan keadaan ini dalam satu persamaan. It's just satu persamaan boleh wujud di mana bolehlah kita katakan aset adalah sama dengan equity pemilik campur dengan liability. So, memang dalam keadaan sebenar, aset ini adalah disumbangkan oleh equity, pemilik dan liability. Contoh dia, equity pemilik mewakili pemilik. Jadi, pemilik melaporkan modal dalam bentuk tunai. So, tunai itu akan menjadi aset. Okay, you see. So, contoh lagi satu, liability. Kalau kita pinjam dari bank, kita masukkan wang dalam bank. So, bank kan aset. So, from here you can see dari mana kita dapatkan aset actually adalah sumbangan daripada equity pemilik dan liability. Jadi, bila liability bagi, barulah kita ada aset. Bila adanya equity pemilik dan kita adakan aset. So, that's why boleh wujudlah persamaan sebagai macam ni. Okay? So, persamaan ni adalah persamaan perakaunan yang paling asas sekali. Persamaan ni actually boleh pecahkan menjadi lebih terperinci bila kita mengambil kira hasil dan belanja. Contoh dia, aset adalah sama dengan modal campur untung campur liability. Kan? Equity pemilik ni bila kita dapatkan untung, untung ini akan dibagi balik kepada pemilik. Jadi, actually equity pemilik boleh pecah menjadi modal campur untung. Dan untung ini pula boleh pecah lagi. Macam mana kita dapat untung ialah hasil tolak belanja kan. So, from here, kita wujudlah lagi satu formula persamaan perakaunan yang lebih complicated. Aset adalah sama dengan modal campur hasil tolak belanja. Dan campur liability. Dan ada juga ambilan juga kan. So dia wujud lagi satu persamaan. Aset adalah sama dengan modal campur hasil tolak belanja dan tolak lagi ambilan. Yang ini anda sudah tahulah ambilan akan kurangkan equity pemilik. Jadi dia mesti tolak. Dan campur liability. Dan ini ialah persamaan perakaunan. Jadi kita dapati jumlah aset equity pemilik dan liability perniagaan akan berubah. Takkan dia akan berubah kan bila kita beli aset, bila kita adanya liability ataupun pemilik membawa masuk modal. Jadi semua akan mengubahkan aset, nilai aset dia. Dan juga equity pemilik dan liability. Dia akan sentiasa berubah dengan berlakunya urus niaga perniagaan. Okay, so when adanya urus niaga, nilai semua ini akan berubah. Akan tetapi urus niaga yang berlaku ini tidak akan mengubahkan keseimbangan persamaan perakaunan ni. Jadi tak kisah dia ubah macam mana, dia masih akan seimbang. That means always go back to this one. Selalu aset mesti sama dengan equity pemilik plus liability. Tak kisah jumlah dia ubah macam mana, dia mesti balance.
Keseimbangan dia tidak akan ubah. Dia mesti seimbang. Okay. So, kita tengok, inilah contoh soalan. Kita tengok macam mana kesan urus niaga kepada persamaan perakaunan ni. Okay. Bukan persamaan perniagaan. Persamaan perakaunan. So, inilah contoh soalan. Ini tentang perniagaan Billy. Jadi, Januari 1, Billy masukkan inventory bernilai RM5,000 dan tunai RM10,000 ke dalam perniagaan sebagai modal. Demi dia baru start bisnes. Dan kita tengok macam mana yang ini mempengaruhi keseimbangan perakaunan tu. Okay, kita tengok yang ni. Kesan kepada perniagaan persamaan perakaunan. So, untuk jawab soalan ni, baik you tuliskan persamaan di atas lah. Senang. Aset sama dengan equity pemilik campur liability. So, bila pemilik masukkan inventory, erti dia aset bertambah. Inventory kan aset kan. So, inventory bertambah RM5,000. Dan dia masukkan tunai. So, tunai juga bertambah RM10,000. So, sudah tak imbang lah kan. Jadi, nak imbang, this side kan sudah ada. So, this side also must have. Okay, so equity pemilik modal bertambah ialah bukan RM60,000 ialah RM15,000. Okay. Jadi sudah imbang. So bila you buat satu urus niaga, you make sure yang ini imbang dulu. Baru you go to the next one. Okay. So persamaan ini is either kalau sini bertambah, ini ialah satu bahagian, ini satu bahagian kan. Kalau sini bertambah, sini juga kena bertambah. Kalau sini tak bertambah, then it can be here, this side. Campur tolak di sini. Contoh dia ialah yang ni, urus niaga yang seterusnya yang nak 5 hari bulan ni. Kita tengok. Perabot berharga RM800 dibeli secara tunai. So, aset sudah bertambah. Okay, RM800. Dan pada dia beli secara tunai. Jadi, aset juga akan berkurang. Tunai RM800. So, dia masih imbang. Sini tambah RM800, sini kurang RM800. Jadi, sini walaupun tak ada apa-apa perubahan, tetapi dia masih imbang. So, it can either campur and tolak the same side, this side or that side, or both side tolak, or both side campur. Okay, dia masih akan imbang. Okay, kita tengok pula yang nombor 8. Barang niaga berharga RM400 telah diberi secara kredit. So, barang niaga kan inventory. So, untuk yang ni, persamaan perakaunan, satu perkara yang sangat penting, dia tak ada akaun jualan, dia tak ada akaun belian. Jadi, semua adalah melalui akaun inventory. Jadi, dia lain sedikit daripada apa yang you sudah belajar. So, biasa you belajar beli barang niaga, debit belian. So, here no. Kalau untuk tajuk persamaan perakaunan, tak ada akaun belian, tak ada akaun jualan. Tak ada akaun pulangan belian, tak ada akaun pulangan jualan. Semua adalah melalui akaun inventory saja. Kerana di sini persamaan dia tengok aset. Okay, so all melalui akaun inventory saja. Okay, so dia memberi barang niaga, so inventory akan bertambah RM400. Dan dia tak bayar tunai. Dia adalah beli secara kredit. So, kalau beli secara kredit, berarti dia liability akan bertambah. So, you tengok. If here bertambah, so kalau dia tak ada tolak pada bahagian yang sama, dia mesti bertambah pada bahagian sini. Ya, bahagian satu, bahagian lagi. So, dia balance. Okay. Dan kita tengok seterusnya, 12 hari bulan, inventory berharga kos RM600 telah dijual dengan harga RM1,500. RM600 sudah jual pada harga RM1,500. Jadi untung RM900. So, inventory kos RM600 telah dijual. Jadi inventory turun lah. Bila dia turun, you letak kurungan.
Okay, dia turun 600. Dan kita jual secara kredit, that mean adanya akaun belum terima. So, akaun belum terima wujud. Ini tak ada kurungan. Okay, akaun belum terima wujud 1,500. So, dia tengok ini bertambah 1,500, ini tolak 600. So, actually, aset sudah bertambah 900. So, kalau aset bertambah 900, nak seimbang, want to make it balance, so this side also mesti bertambah 900. So, hasil ini ialah untung kan. Untung selalu akan menyebabkan equity pemilik akaun modal naik. So, you tambah kepada modal, you can letak golongan hasil dan 900. So, jadi balance. Dan 15 hari bulan, membeli peralatan 6,000. Bayar 1,000 secara tunai dan bagi diakaunkan. Diakaunkan erti dia hutang. Okay. So, keadaan dia boleh tunjuk macam ni. You beli peralatan, jadi peralatan aset kan. So, aset naik 6,000. Dan you bayar tunai 1,000. So, tunai turun 1,000. So, erti dia bahagian aset sudah naik 5,000. So, bahagian equity pemilik and liability also must naik 5,000. So, yang ini hutang. Hutang ialah liability lah. So, akaun belum bayar naik 5,000. So, you tengok sudah balance. Okay. Dan 20, ambilan tunai 100 oleh pemilik. Tunai 100. So, tunai kan akan turunlah RM100 kerana telah diambil. So, you letak kurungan. Okay. Dan ambilan tu ada kaitan dengan equity pemilik. Jadi, dia modal. Equity pemilik modal turun 100. Kerana apa yang diambil akan kurangkan modal kan. Okay. So, dua-dua pun turun. Jadi, balance lah. Yang 28, bayar gaji 900 secara tunai. So, tunai turun 900. Dan gaji kan belanja. Belanja macam dia menyebabkan untung jatuh. So, untung ada kaitan dengan modal. So, modal jatuh 900. Okay, so balance. Okay, always remember this is one side and this is one side. So, sini turun, sini pun turun, balance. 29, melibatkan belanja utility secara akaun. Secara akaun erti dia hutang, belum bayar. Adanya belanja utility tetapi you tak bayar. You hutang 200. So, tak ada, tunai tak ada kaitan. You hutang. Jadi, ini ialah belanja. Jadi, belanja erti dia mempengaruhi untung kan. You untung will less. So, modal pun jatuh 200. Okay. Dan akaun belum bayar kerana you hutang. Akaun belum bayar naik 200. So, you tengok bahagian ini tak ada kaitan. So, everything is this bahagian. So, if the bahagian yang sama, you want it balance. So, kalau you turun 200, you mesti naik balik 200. Baru dia boleh balance. So, sini sudah balance lah. Okay. Kita tengok yang last. Menerima wang pesanan barang niaga daripada pelanggan. So, pelanggan make an order and pay you 1,200. But you not yet serahkan kepada pelanggan. So, you tak boleh iktiraf sebagai hasil. Kan cikgu sudah ajar, itu ialah hasil belum terperoleh. Okay, but you receive the money. So, how to record like this? You receive the money, so tunai, aset, tunai naik 1,200. Tetapi, inventory tak terlibat, biar you belum hantar. So, that means you owe other people. This is other people money, but you're holding it. So, erti dia ini adalah hasil belum terperoleh. Liability. Wujudlah satu akaun dipanggil hasil belum terperoleh. So, ini tunai naik 1,200. Pada masa yang sama, you hutang juga naik 1,200. So, sudah balance. Okey, kadang-kadang soalan akan minta tak keluar soalan bentuk macam ni. Dia minta you buat dalam bentuk analisis berjadual. Ini adalah satu jadual dan setiap satu adalah analisis dengan lebih detail.
tadi ialah aset saja. Okay, so but now you like ni mewakili setiap account lah. All the account yang ada. So this is called analysis berjadual di mana dia menerangkan the keluar masuk dengan lebih detail. Okay, sometimes soalan keluar macam ni. Kalau keluar macam ni, soalan dia lebih senang. Okay, ini pun senang. Okay, tetapi cara, as I said, cara dia tanya susah ya, the form 6 one. Sometimes tak boleh faham apa yang dia nak. Yang ini yang cikgu tunjuk asas saja seperti form 5. So, kita tengok soalan 1 tadi, dia kata dia bawa masuk inventory 5,000, tunai 10,000 sebagai modal kan. So, bahagian aset sudah bertambah. Kalau bertambah, jangan letak bracket. Okay. So, here bertambah 15,000. So, modal juga bertambah 15,000. Okay. Tadi cikgu kata equity pemilik. Yang ini ialah persamaan yang lebih terperinci lah. Bukannya equity pemilik pecah menjadi modal, hasil, belanja, and ambilan. So, belanja and ambilan akan tolak daripada modal. All this, okay, ini yang campur. This one will be have to put in bracket kerana dia akan mengurangkan equity pemilik. So, kita tengok yang kedua. Perabot berharga 800 dibeli secara kredit. So, perabot bertambah. Dibeli secara tunai. Jadi, perabot bertambah, tunai kurang 800. So, ini tambah, ini kurang. Sini tak ada apa. Tapi dia masih balance. Because you tambah, then you tolak balik. So, dia tak memberi kesan kepada persamaan. Keseimbangan, still balance. Okay. Dan kita tengok yang 3. Urus niaga yang seterusnya. Beri barang niaga 400 secara kredit. So, inventory bertambah. Akaun belum terima, akaun belum bayar pun bertambah. Bila you hutang. Hutang kepada pemiutang, pembekal. So, dia balance. Sini bertambah, sini bertambah. So, always put a equal sign there. Okay, then make sure selepas satu urus niaga, you make sure it's balanced. Then only you can go to the next one. Always balance. Okay, then the next one ialah urus niaga dia. Inventory cost dia 600. Telah jual dengan harga 1,500. So, inventory kurang 600. You letak bracket means that tolak. Akaun EBT secara kredit kan wujudlah akaun EBT 1,500. So, you tengok bahagian aset ni sudah tambah 900. So, to make it balance, this side also mesti 900 lah. So, ini adalah hasil. Anggap sebagai hasil because you jual dengan harga lebih mahal kan. So, hasil 900. Jadi, balance lah. Yang keseimbangan, persamaan perakaunan masih balance. Dan seterusnya kita beli perabot, harga dia beli peralatan, harga dia 6,000. So peralatan tambah 6,000 dan kita bayar 1,000. So tunai kurang 1,000. So bahagian ni sudah bertambah 5,000. So bahagian sini mesti bertambah 5,000 juga. You hutang 5,000. So adalah di bawah jalur ABB. This column. Okay, so balance. Sini bertambah 5,000, sini pun 5,000. Okay, dan seterusnya ambilan RM100 tunai. So, tunai kurang 100. Ambilan ni ada kaitan dengan equity pemilik. Okay, so bahagian ni ambilan 100. Let's say in the exam, dia tak minta you buka ruangan semua ni. So, you can put all this dalam modal, ruangan modal. If they only give you, ask you to do ruangan equity pemilik, modal saja. Let's say dia hadkan berapa ruangan you buka. So all this, hasil dan belanja you can put as one ruangan, untung. Dan ambilan tu you tak perlu letak ruangan. Ambilan you can just, whatever ambilan you can just masuk dalam ruangan modal. Okay, pernah keluar satu soalan. STPM dia hadkan
ruangan equity pemilik. 2 ruangan saja. Modal dan another ruangan. So you kena pandai lah. Ini can make it satu ruangan untung. And ambilan tu tak perlu. Kerana ambilan boleh terus tolak dengan modal. Can put in modal. Okay. Tetapi kalau dalam exam, they just want you to letak satu kolom equity pemilik, then everything, hasil belanja, ambilan, all in ruangan modal. All this can put in. Okay, it's just that kalau dia belanja ada ambilan, you kena letak bracket lah. Okay, because ini akan tolak dari modal. Hasil campur dengan modal. So, hasil jangan letak bracket. Okay. So, seterusnya, yang ni, kita bayar gaji. So, bayar gaji, tunai kurang 900 dan gaji ialah belanja. So, here kurang, sini pun kurang, belanja pun kurang 900. Belanja tak kurang, actually bertambah. But here, we letak bracket because later I want to tolak with the modal kan. So, letak bracket ialah. Kalau you tak letak bracket, sini you letak bracket menunjukkan dia kurang. If this one you tak letak bracket, it become tak balance. So this one you tolak, this one campur. Okay, to make it balance, both mesti bracket. Like ambilan. Here bracket, sini pun bracket. Jadi ini bracket, sini pun kena bracket. Okay, mesti sama. Baru dia balance. Jangan satu bracket, satu tak bracket. Nanti tak balance lah. Okay. Dan yang seterusnya ialah melibatkan belanja utility seperti air elektrik, tetapi you tak bayar. So, dia masih belanja. So, you letak bracket 200. Dan dia tak bayar kan? Jadi, you adalah hutang. Account belum bayar 200. So, ini tambah 200, ini kurang 200. So, it's still balance. Dan the last one, kita terima wang pesanan daripada pelanggan. So, you terima wang. So, your tunai bertambah. Okay. But this money is belong to others. You belum serahkan barang. Jadi, wujudlah hasil belum terperoleh. This is hasil belum terperoleh. Tak boleh rekod sebagai hasil. Biar you belum serah barang. So, sebelah aset, you bertambah 1,200. Then, adalah hasil belum terperoleh. Jangan masuk dalam akaun belum bayar. Dia tak sama. So, hasil belum terperoleh 1,200. So, balance. So, lepas tu, you kena add up all this. Okay, dapatlah jumlah besar untuk setiap kolom. Okay, so make sure then you get jumlahkan, inilah jumlah aset yang baru. So, you see, setiap urus niaga, walaupun berlaku, tetapi dia masih imbang. Every time after one urus niaga, dia masih imbang. Okay, so now the asset yang terbaru ialah 21500. Then you tengok adakah aset ni sama dengan equity pemilik plus liability. So equity pemilik, as I said, ialah modal campur hasil, tolak belanja, tolak ambilan. So modal campur hasil, tolak belanja, tolak ambilan. So you will get the equity pemilik yang terbaru 14700. Dan campur liability dua campur ni ialah 6800. So dua ini campur, you akan dapat 21500. Jadi sudah imbang. Tapi tak kisah macam mana urus niaga, dia tak mempengaruhi persamaan perakaunan. It's still imbang. So, dalam exam, semua ini kena tulis dan jangan lupa kena tunjuk macam ni. Kalau tak tunjuk, nanti you hilang markah. All this you tunjuk macam ni, adanya markah diberi dalam exam.